Sebanyak 6 aplikasi dalam talian pemberi pinjam wang PPW tidak berlesen disyaki menyalahgunakan data pribadi tidak berkaitan dengan urusan pinjaman tanpa kebenaran peminjam. Jabatan Pelindungan Data Pribadi JPDP mengesahkan kertas siasatan sudah dibuka terhadap aplikasi yang dikenal pasti. Dalam satu kenyataan, JPDP memaklumkan 6 aplikasi terbabit adalah AsiaLand, Dreamland, iPayFriend, iPinjaman, Helpline for You dan GoCash for You. Siasatan dilakukan dengan kerjasama Cyber Security Malaysia dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengikut Seksyen 5 Akta Perlindungan Data Pribadi 2010 Akta 709. Sehubungan dengan itu, peminjam yang data pribadinya disalahguna oleh aplikasi dalam talian PPW tidak berlesen diminta menghubungi bahagian penguatkuasaan JPDP. Rakyat Malaysia diingatkan berhati-hati apabila membuat sebarang pinjaman secara dalam talian, terutama semasa memberikan persetujuan terhadap aplikasi yang telah dimuat turun bagi mengelakkan pihak tidak bertanggungjawab mempunyai akses tidak sepatutnya. Seperti yang kita tahu, terdapat banyak jenis pinjaman pada masa kini. Ada yang boleh dipercayai, ada juga yang tidak. Masyarakat juga tahu bahawa pinjaman mengikut Islam lebih baik berbanding bukan Islam. Namun, kenapa masyarakat masih memilih pinjaman bukan Islam? Sebelum kita mengulas lebih lanjut berkenaan masalah ini, ingin saya terangkan apa itu Ahranu. Ahranu adalah pajak kadar Islam bagi pinjaman berjaga jangka pendek. Di Malaysia, Ahranu merupakan satu instrumen pinjaman mikro yang agak baru. Hanya emas dan barang kemas yang diperbuat daripada emas tanpa batu permata boleh digadaikan. Perkhidmatan ini boleh digunakan oleh sesiapa sahaja, tidak kisahlah warga tempatan atau asing, Muslim ataupun tidak. Pembangunan Ahranu di Malaysia telah menyediakan perkhidmatan pajak kadar alternatif bagi pinjaman yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Di atas merupakan konsep yang terdapat dalam sistem Ahranu. Konsep pertama, saldo hasan. Peminjam dikehendaki membayar hanya jumlah yang dipinjamnya. Konsep kedua, Ahranu dan al-wadi'ah. Peminjam dikehendaki untuk meletakkan aset yang berharga sebagai cagaran untuk mendapatkan pinjaman dan untuk memastikan pembayaran balik seperti pinjaman perumahan gada janji. Akhir sekali, al-ujrah. Pemberi pinjaman dibenarkan untuk mengenakan bayaran bagi penyimpanan barang-barang gadaian. Seringkali kita mendengar dan melihat orang Islam lebih memilih pinjaman bukan Islam. Namun, apakah faktor yang menyebabkan mereka lebih berminat untuk memilih pinjaman bukan Islam berbanding pinjaman Islam dalam menyelesaikan masalah kewangan mereka? Mari kita kupas faktor-faktor yang menyebabkan orang Islam lebih memilih pinjaman bukan Islam. Pinjaman konvensional. Pertama, permohonan dalam talian. Peminjam boleh membuat permohonan secara atas talian dan hanya perlu mengisi buktiran diri dan sebab hendak membuat pinjaman tanpa perlu berjumpa ejen pinjaman. Kedua, pengesahan data. Pihak pemberi pinjaman akan mengesahkan maklumat peminjam dan menghubungi peminjam melalui aplikasi WhatsApp. Ketiga, kelulusan pinjaman. Pihak pemberi pinjaman akan memberitahu peminjam tentang jumlah pinjaman yang diluluskan dalam masa yang singkat dan duit tersebut akan terus dimasukkan ke dalam akaun bank peminjam. Pinjaman Ahranu. Pertama, hadir ke mana-mana cawangan Ahranu yang berdekatan. Peminjam haruslah menghadirkan diri ke mana-mana cawangan Ahranu yang terdekat. Kedua, membuat bayaran yuran keahlian dan membawa emas untuk dicagarkan. Peminjam perlu membuat bayaran keahlian yang telah ditetapkan dan membawa emas yang hendak dicagarkan. Ketiga, mengisi borang permohonan gadaian yang disediakan. Peminjam perlu mengisi borang gadaian dan perlu menunggu untuk diproses permohonan tersebut. Pada masa kini, masih ada orang Islam yang masih memilih untuk membuat pinjaman bukan Islam untuk menyelesaikan masalah kewangan mereka. Riba terkandung dalam pinjaman bukan Islam. Hal ini kerana jika kita gagal membayar pinjaman semula dalam tempoh masa yang ditetapkan, kadar pembayaran akan bertambah. Contohnya,
kita membuat pinjaman sebanyak RM3,000 dan kita gagal membuat bayaran semula dalam tempoh yang diberikan. Lalu bayaran pinjaman akan bertambah menjadi RM3,300. Maka 300 itu adalah riba, sama ada wujud rasa tertindas atau tidak. Oleh itu, mari kita sama-sama bincangkan tentang kesan pinjaman bukan Islam dan pinjaman berasaskan syariat Islam. Kesan terhadap pinjaman bukan Islam adalah yang pertama, hidup akan menjadi tidak berkat kerana pinjaman tersebut mengandungi unsur riba. Dalam Islam, riba diharamkan. Oleh itu, hikmah riba diharamkan adalah kerana untuk mewujudkan kestabilan ekonomi masyarakat dan mengecilkan jurang kehidupan antara golongan miskin dan juga kaya. Yang kedua adalah ia memberi bebanan kerana kita perlu membayar dengan banyak. Hal ini kerana bayaran bunga dikenakan terhadap peminjam. Oleh itu, kita hendaklah jauhi diri daripada membuat pinjaman bukan Islam. Pada masa kini juga, terdapat pelbagai jenis bank yang menawarkan pinjaman yang berasaskan syariat Islam. Oleh itu, buatlah pinjaman dengan mereka dan kita juga akan mendapat banyak faedah daripadanya. Contohnya, institusi Ar-Rahnu menawarkan pinjaman berasaskan syariat Islam. Antara kesan pinjaman berasaskan syariat Islam adalah memudahkan orang Islam mendapatkan pinjaman untuk menyelesaikan masalah kewangan. Hal ini kerana tiada penambahan bayaran yang dikenakan sekiranya kita lewat membuat bayaran semula dan ia juga tidak membebankan peminjam. Seperti yang kita ketahui, pandemik COVID-19 telah melanda negara kita. Hal ini mengakibatkan segelintir daripada orang Islam mempunyai masalah kewangan, tetapi sesetengah daripadanya mengambil jalan mudah dengan cara membuat pinjaman daripada institusi kewangan yang bukan Islam. Jadi, di sini saya akan memberitahu langkah-langkah untuk mengatasi orang Islam daripada melakukan pinjaman dengan institusi kewangan yang bukan Islam. Akhir sekali, langkah untuk mengatasi masalah ini ialah yang pertama, berjumpa dengan AKPK. Masyarakat perlu berani mengakui sedang berdepan masalah kewangan dan tidak berasa malu untuk merujuk kepada pihak yang boleh membantu, termasuk agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK, bukannya menemui institusi kewangan yang haram. Kedua, menubuhkan jawatan kuasa khas dalam menangani masalah ini. Dengan cara ini, golongan-golongan lintah darat tidak boleh lagi mengambil kesempatan. Yang ketiga, menggunakan institusi kewangan Islam, contohnya seperti Ar-Rahnu. Dengan cara ini, golongan-golongan yang mempunyai masalah kewangan dapat melakukan cagaran dengan selamat. Dan akhir sekali, kuatkuasakan undang-undang. Pihak-pihak yang bertanggungjawab perlulah mengambil serius akan perkara ini agar dapat membanteras institusi-institusi kewangan yang tidak berdaftar ataupun institusi-institusi kewangan yang haram. Konklusinya, sekiranya masyarakat sedang mencari pinjaman jangka pendek dan mempunyai barang kemas iaitu emas, bolehlah pertimbangkan Ar-Rahnu ini sebagai alternatif. Bukan itu saja, Ar-Rahnu juga sebenarnya lagi murah daripada pinjaman peribadi. Jika masih kurang pasti, gunakan alat perbandingan pinjaman peribadi untuk ketahui pinjaman paling sesuai untuk anda. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.